Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi lagi hidayah dan kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Ramai yang sudah tahu dan maklum, rumah kediaman saya musnah di Jelat Api Kelmarin. Tanggal 19 September tahun 2020, segalanya musnah sekelip mata. Memang cukup menyedihkan, hanya mampu mengeluarkan air mata. Namun saya yakin, musibah yang menimpa kami sekeluarga, ini pasti ada hikmahnya. Dan saya dan keluarga tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami masih diberi peluang untuk terus menjalani kehidupan ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak keselamatan, terutama sekali Bombah Beluran dan semua yang terlibat dalam membantu memadamkan api Kelmarin. Terima kasih juga kepada semua yang tidak henti-henti memberi semangat buat saya dan keluarga. Inilah yang membuat kami sekeluarga terus bersemangat bangkit untuk perjuangan ini. Terima kasih semua saudara-saudaraku. Seperti yang saya janjikan, pada slot kali ini saya akan menguraikan pencapaian saya sebagai yang dipertanggungjawabkan ataupun sebagai wakil rakyat yang berada dalam kerajaan. Walau hanya saya berada dalam tempoh yang cukup singkat, yaitu 9 bulan, berhasil membawa kesejahteraan rakyat di kawasan Labuk ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, untuk pengetahuan semua, ketika saya masih lagi berada di bawah pentadbiran mantan yang berhormat Labuk, yaitu Datuk Seri Panglima Michael Asang. Dan pada ketika itu saya selaku pemimpin pembangunan masyarakat, kami telah bersama-sama menyediakan satu blueprint pembangunan untuk daerah Beluran ini bagi tempoh 10 tahun. Dan apa yang saya lakukan ini adalah sebenarnya melihat, mengikut dan meneruskan blueprint yang telah kami rancang dan sebahagiannya telah berhasil saya lakukan. Di antara pencapaian yang kita telah dapat bawa ke kawasan kita ini ialah pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita ketahui, masalah utama bagi masyarakat Beluran ataupun Labuk ini adalah masalah bakalan air yang telah berlarutan dari dahulu lagi, suara demi suara dibawa oleh pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mengatasi masalah ini. Dan Alhamdulillah, apabila saya berada dalam kerajaan pada ketika itu, saya juga menyuarakan isu ini dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Suara saya akhirnya didengar. Daripada 10 juta yang diperuntukkan, telah berjaya kita lakukan untuk pembaikan ataupun penggantian 2 buah pam baru di loji penapisan air Beluran dan menaik tarapkan sistem bekalan air luar bandar di kawasan Labuk. Untuk makluman semua, sebenarnya kita juga telah mendapat kelulusan untuk penggantian pipe air utama 10 inci daripada loji ke tangki simpanan air utama kita di Kampung Muara 3. Dan juga kerja-kerja penggantian pipe utama 10 inci daripada tangki simpanan utama di Kampung Muara 3 terus ke tangki simpanan air di Pekan Beluran. Alhamdulillah, walaupun masih ada banyak kawasan-kawasan yang terjejas dengan bekalan sumber air bersih, namun 70% dalam jangkaan kita masalah bekalan air di Beluran kini sudah berhasil kita selesaikan. Dan isu ini akan terus saya suarakan
sehingga masalah bekalan air luar bandar khususnya di kawasan Labuk ini dapat kita selesaikan insya-Allah, sehingga tidak ada lagi kawasan yang akan mengalami masalah sumber bekalan air bersih. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sebanyak RM 6 juta juga diperuntukkan untuk menambah baik jalan-jalan kampung di sekitar kawasan Labuk ini. Di antaranya 290.000 diperuntukkan untuk pembinaan penyelenggaraan jambatan titian kayu di kampung-kampung dan 100.000 diperuntukkan untuk pembinaan jalan konkret bagi memudahkan masyarakat Labuk yang tinggal di kampung-kampung untuk keluar berjalan ke pekan maupun ke bandar atas urusan seharian. Ini juga sekaligus memudahkan masyarakat kita yang bergantung penuh kepada komoditi kelapa sawit dan juga getah untuk mengakses ke jalan-jalan utama. Dan untuk meningkatkan program kemasyarakatan pula, sebanyak 200.000 telah kita peruntukkan untuk membina sebuah mini diwan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, untuk membantu sistem pendidikan, kita memperuntukkan sebanyak 50.000 untuk membantu di sekolah-sekolah sekitar daerah Beluran yang memfokuskan kepada penambahbaikan infrastruktur sekolah, penggantian peralatan elektrik, dan juga pelaksanaan aktiviti-aktiviti persatuan sekolah. Bukan itu saja yang kita lakukan bagi meneruskan cetusan idea daripada mantan yang berhormat Datuk Seri Panglima Michael Asang dengan melaksanakan satu program yang kita namakan program singkat selama 6 bulan pendidikan tambahan. Ini adalah di antara kerjasama kita dengan Open University ataupun OUM bersama-sama dengan institusi kemahiran Sabah IKS bagi membantu pelajar-pelajar yang tercicir daripada peluang beasiswa negeri dan yang tidak mendapat keputusan baik daripada sekolah ataupun daripada pembelajaran mereka. Apabila mereka habis sisi pembelajaran di dalam program ini, pelajar-pelajar akan mendapat sijil, sama ada sijil penuh OUM ataupun sijil kemahiran IKS yang sekaligus membantu mereka melayakkan untuk mendapat pekerjaan mengikut bidang mereka masing-masing. Dalam pada itu, kita juga telah menajah beberapa pelajar-pelajar ke Menara Gading kerana kita tahu track record keluaran sekolah menengah kebangsaan Beluran Bestari rata-rata amat membanggakan ibu, bapa dan seluruh masyarakat Labuk dengan kejayaan-kejayaan, dan sebahagian besarnya mereka dapat kembali untuk menyumbang tenaga mereka di kawasan Labuk ini. Tidak kira apa juga profesion, sama ada doktor, jurutera, peguam, warga pendidik, pegawai di sektor kerajaan dan swasta, usahawan maupun apa saja yang membanggakan kita. Dan ingatlah, generasi inilah yang akan menjadi pelapis pemimpin kita pada masa akan datang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, seperti yang telah kita sedia maklum, di kawasan Labuk ini, pertanian dan perikanan adalah sumber pendapatan utama masyarakat kita. Justru untuk membantu kedua-dua sektor ini, sebanyak 1 juta diperuntukkan untuk menyelenggarakan dan menaik taraf jalan-jalan pekebun kecil supaya para pekebun dapat meningkatkan produktiviti hasil pertanian mereka. Dan sebanyak 207.000 pula diperuntukkan untuk membina 10 buah jeti nelayan baru bagi membantu meningkatkan lagi pusat-pusat pengumpulan hasil laut sekaligus meningkatkan produktiviti para nelayan kita. Bukan itu saja, 141.000 juga kita peruntukkan untuk membantu bekalan seperti zinc,
papan lapis, generator pam air, mesin jahit, chainsaw, dan berbagai lagi untuk membantu masyarakat kita di kawasan Labuk ini. Dan sebanyak 10.000 diperuntukkan kepada Persatuan Industri Kecil dan Sederhana supaya industri ini dapat berkembang dengan mengkomersialkan hasil-hasil produk tempatan Labuk. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kehidupan majmuk yang telah terpelihara sejak lama di kawasan Labuk ini wajib kita pertahankan. Tanpa mengira apa juga bangsa, kaum, agama, justru sebanyak 35.000 kita peruntukkan untuk membina 2 madrasah baru dan sebanyak 20.000 kita peruntukkan bagi sumbangan dana kepada gereja dan chapel. Untuk makluman semua, kita juga menyumbang sebanyak 10.000 kepada sekolah tahfiz Al-Quran yang pertama dibina di Beluran karena saya melihat ia sangat penting untuk menjamin masa depan generasi anak muda kita yang beragama Islam untuk terus mendalami Al-Quran dan menghasilkan gulungan celik Al-Quran khusus di daerah Labuk ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat mencabar kepada kita semua. Bukan sahaja kepada masyarakat Labuk, bahkan kepada seluruh dunia kita dilanda pandemik COVID-19. Kita imbas kembali rintitan daripada pandemik COVID-19 ini. Kerajaan Malaysia telah mengarahkan perintah kawalan pergerakan atau PKP di seluruh Malaysia bagi mengelak penyebaran virus COVID-19 ini. Justru sebanyak 800.000 telah disalurkan oleh kerajaan pada masa itu untuk bekalan bantuan keperluan asas kepada masyarakat Labuk yang terkesan. Kita juga telah memperuntukkan sebanyak 50.000 untuk tabung khairat kematian bencana alam bagi membantu masyarakat Labuk yang memerlukan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam proses memakmurkan kawasan N49 Labuk ini, kita turut membantu NGO dan persatuan yang ada di kawasan kita ini, di mana sebanyak 10.000 diperuntukkan ke Persatuan Dumpas Beluran Sabah dan 10.000 juga telah kita peruntukkan kepada Persatuan Bajau Sama Alap Baru Beluran untuk membantu mereka ke arah yang lebih aktif. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ini adalah antara pencapaian dan usaha saya untuk memakmurkan kawasan Labuk ini. Pencapaian ini adalah pencapaian sebenarnya kita bersama. Dan perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Apa yang telah berhasil saya laksanakan sebenarnya baru sahaja sebahagian kecil yang kita mulakan daripada perancangan keseluruhan untuk pembangunan kawasan Labuk ini. Percayalah, kita baru bermula, kita sudah dapat membuktikan bahawa kemajuan boleh dicapai walaupun dalam masa yang begitu singkat dan tidak terlalu lama. Kerana apa yang saya pegang adalah pentadbiran untuk kemajuan harus dipaksikan kepada pembangunan dan perubahan secara menyeluruh. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pada PRN kali ini, saya Abdul Rahman bin Datuk Haji Kongkawang, anak jati Labuk, sekali lagi menjadi calon anda untuk kawasan N49 Labuk. Berilah kepercayaan kepada saya untuk mengalas kembali tanggungjawab ini. Saya berjanji untuk terus memastikan kelangsungan usaha memakmurkan kawasan Labuk yang telah saya laksanakan selama 9 bulan dapat saya teruskan
di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah yang lebih baik. Insya Allah, walau apapun yang terjadi, walaupun hati saya dalam keadaan yang berduka, saya akan terus berjuang untuk membela dan memperjuangkan nasib kita penduduk Labuk. Saya percaya slogan Labuk untuk Labuk itu di dalam sanubari rakan-rakan saya, penyokong-penyokong saya, dan di dalam jiwa raga seluruh masyarakat Labuk ini, insya Allah. Saya merayu kepada seluruh rakyat Labuk untuk terus membantu dan menyokong saya. Turunlah beramai-ramai mengundi pada 26 September 2020 ini. Undilah saya calon bebas nombor 4 lambang kunci demi untuk mempertahankan hak dan maruah kita sebagai penduduk asal Labuk. Akhir kata, ingatlah sentiasa amalkan pembudayaan norma baru dalam komuniti kita, khususnya di negeri Sabah, kerana kita mesti menang melawan pandemik COVID-19. Ingatlah, kita jaga kita dari Labuk kepada Labuk dan untuk Labuk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Undilah nombor 4, undilah kunci Rahman, insyaAllah, for Labuk. Thank you.